Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu semula ya kita kali ini untuk PDPR minggu yang ke-31 ya. Untuk tajuk yang baru iaitu Ahli Sistem Suria. Okey, mula-mula cikgu akan nyatakan dulu ya objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, yang pertama objektif pembelajaran awak hari ini ialah di akhir PDPR murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 ahli sistem suria. Ya. Okay, yang kedua, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 planet dengan betul. Okay, sekarang kita lihat apakah ahli-ahli sistem suria. Okay, yang pertama, ahli yang pertama ialah matahari ya. Yang kedua ialah planet. Ketiga, satelit semula jadi. Yang keempat, asteroid. Yang kelima, meteorite. Dan yang akhir sekali ialah komet. Maknanya ada berapa ahli sistem suria? Ada 6. Ya, mana daripada 6 ni, kamu boleh menyenaraikan sekurang-kurangnya 4. Ya, maknanya bila cikgu tanya apa ahli sistem suria, kamu boleh sebut 4. Ya, kalau dapat sebutkan 6 lagi baguslah ya. Okey. Sekarang kita akan lihat ya satu persatu ahli-ahli sistem suria ini secara dengan lebih terperinci. Yang pertama kita lihat pada matahari. Ini ialah gambar matahari ya, matahari. Matahari itu apa? Matahari itu ialah sebenarnya pusat sistem suria. Maknanya bila pusat tu maknanya dia terletak di tengah-tengah. Di tengah-tengah, semua ahli sistem suria duduk di tengah-tengah. Okey. Dan matahari ini adalah sejenis bintang ya. Dia adalah bintang yang bersaiz sederhana. Maknanya ada banyak lagi bintang yang besar. Tapi kenapa kita nampak matahari itu tak nampak macam besar sangat ya? Sebenarnya ya, matahari adalah bintang yang paling hampir dengan sistem suria. Yang lain itu duduk jauh. Sebab tu bintang lain itu kita nampak kecil-kecil saja. Matahari ini kita nampak besar sebabnya dia hampir duduk dekat tengah-tengah sistem suria. Yang lain itu duduk jauh sangat dengan sistem suria. Okay, yang keempat, suhunya juga sederhana panas. Sebab tu warnanya kemerah-merahan. Kalau bintang yang sangat panas, dia akan berwarna biru. Ya, dia akan warna biru. Ini bintang ni adalah bintang yang bersaiz sederhana dan juga suhunya sederhana panas. Kita pergi kepada ahli sistem suria yang kedua iaitu planet ya. Planet ni semuanya ada 8 buah ya. Okay, 8 buah dan planet-planet ni ada yang bersaiz kecil, ada yang planet yang bersaiz besar ya. Dan planet-planet ni semuanya berputar di atas faksi dan beredar mengelilingi matahari. Maksudnya dia pusing macam tu sambil dia berputar macam tu ya. Dia beredar mengelilingi matahari. Beredar di atas orbit yang berbentuk elips. Maknanya dia ada jalan dia sendiri. Ya, sebab tu dia tak boleh terlanggar. Sebab tu ya, planet-planet ni tak boleh berlanggar antara satu sama lain sebabnya masing-masing ada jalan sendiri. Ya. Sebab tu tak berlanggar. Macam kereta api lah. Dia ada landasan dia sendiri. Sebab tu dia tak berlanggar. Ya. Kita akan lihat planet-planet tu. Okey, ini planet-planet 8 planet tu. Yang pertama ialah Utarit, Zuhrah, Bumi, Marikh. Ini planet yang kita katakan planet yang bersaiz kecil. Ya, planet saiz kecil ialah Utarit, Zuhrah, Bumi dan juga Marikh. Manakala Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptun kita kategorikan sebagai planet-planet yang bersaiz besar. Ya, ada 2 ya, bersaiz kecil, bersaiz besar. Tadi cikgu kata objektifnya ialah dapat menyenaraikan 4 planet. Maknanya sama ada kamu boleh senaraikan 4 yang kecil, 4 yang besar ataupun bercampur, tak kisah. Yang penting kamu boleh nyatakan sekurang-kurangnya 5 planet. Ya, itu menunjukkan barulah objektif itu tercapai. Okay, satelit semula jadi. Apa itu satelit semula jadi? Ya, untuk pengetahuan murid-murid, tidak semua planet ada satelit semula jadi. Okay. Semua satelit semula jadi ni dia beredar mengelilingi planet masing-masing. Ya. Dia beredar mengelilingi planet masing-masing. Ya. Satelit semula jadi bagi bumi ialah bulan. Makna bulan tu adalah sebuah satelit semula jadi. Awak biasa nampak satelit buatan manusia kan? Ini ialah
Zat semula jadi ni adalah maknanya bulan. Kita tak buat. Allah yang buat, ya. Kan cikgu akan tunjukkan zat semula jadi. Ini ya. Ini adalah zat semula jadi bumi. Zat semula jadinya adalah bulan. Apa ni? Marih ada dua zat semula jadi, namanya Phobos dan juga Deimos. Ini awak tak perlu tahulah. Awak hanya perlu tahu apa zat semula jadi bagi bumi, iaitu namanya bulan. Ini dah bilangan-bilangan. Yang tak ada zat semula jadi cuma dua saja, Utarit dan juga Zura. Kenapa agaknya? Sebab suhunya terlalu panas, sebab tu dia tak ada zat semula jadi. Ya. Yang lainnya semua jauh. Ni Pluto nampak ni ada bintang. Pluto ni tidak dikategorikan sebagai planet kerana dia sangat bersaiz kecil. Kita kategorikan sebagai planet kedil. Maknanya dia kecil sangat, dia terlalu kecil. Dia dikategorikan sebagai planet kedil. Dia sebab tu di bintang kita tak dikira planet sekarang. Kalau dulu-dulu ya, masa cikgu belajar, Pluto ni dikira sebagai planet, sekarang dah tak dikira kan, hanya 8 saja ya, sampai Neptune saja. Ya. Sekarang kita pergi kepada asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid terbentuk daripada campuran batu dan juga logam. Ya. Semua asteroid ni berada di antara planet Marih dan juga Mustari. Ya, kadang-kadang ya, dia juga dikenali sebagai jalur asteroid. Kita tu tengok macam mana rupa asteroid tu ya. Ini adalah asteroid tu ya. Duduk di sini ya. Ni planet mana? Planet Marih, planet Mustari. Duduk di antara ini kita sebagai lingkaran asteroid. Ini kita panggil sebagai lingkaran asteroid ni sebab dia melingkar. Inilah asteroid yang terbesar. Ceres ni terbesar, dia kalau dikatakan sama, saiznya sama macam bulan. Saiznya 946 km. Saiznya sama dengan sebiji bulan, iaitu zat semula jadi. Inilah bentuk-bentuk asteroid yang ada dekat dalam sistem Suria. Vesta, Pallas dan juga. Awak tak perlu nak tahu, awak cuma hanya perlu tahu satu zat semula jadi namanya bulan, iaitu berada di bumi. Ya, ini yang terbesar lah dalam sistem Suria. Okay, ini pula ialah meteorit. Ya, meteorit ni adalah serpihan daripada asteroid. Macam mana jadi serpihan? Ya, bila terjadi sebab asteroid ni, sebab dia tadi berpusing kan, dia berpusing, kadang-kadang dia berlanggar. Ya, berlanggar. Bila berlanggar dia berkecai lah. Bila berkecai tu maka jadilah serpihannya. Ni rupanya seperti ini. Nampak macam batu kan? Nampak macam batu di sini ya. Berlubang-lubang bersepih, dia berlanggar, dia berkecai. Dia mana-mana terapung-rapung di ruang angkasa. Ya, di angkasa di antara itulah, di antara Marih dan juga Mustari. Kadang-kadang dia sampai juga ke bumi, sebab tu kita boleh nampak. Ya. Yang seterusnya ialah komet. Komet ni apa ya? Awak nampak ni gambar komet ya. Komet ni ialah terbentuk daripada campuran debu, ais dan juga logam. Ya. Dia mempunyai kepala, ni kepalanya, yang belakang ni ekor. Yang mempunyai bahan berpendaflur. Bahan berpendaflur ni maksudnya bahan yang boleh memantulkan cahaya matahari. Disebabkan dia ni daripada ais, ya, bila dia dekat dengan matahari, dia akan kelihatan seperti berbara macam ni. Dia akan jadi panjang ekornya sebab dia panas, dia cair ya, sebab dia ais, dia cair. Bila dia jauh daripada matahari, dia akan jadi pendek. Pendek macam ni je, sampai sini je. Kalau dia dekat matahari, dia akan panjang ekornya. Sebab dia nampak macam bercahaya, sebab dia ada bahan berpendaflur yang boleh memantulkan cahaya. Nampak macam bercahaya. Sebenarnya dia bukan cahaya. Nampak macam bercahaya. Macam awak harus lihatlah ya. Pegawai keselamatan yang berlalu lintas, dia ada pakai baju yang berjalur macam kuning-kuning tu kan. Bila kita suluh dengan lampu, dia nampak menyala. Sebenarnya dia bukan ada cahaya, tapi dia memantulkan cahaya. Okey, komet yang terkenal yang kita murid akan tahu ialah komet Halley yang akan muncul setiap 76 tahun sekali. Ini komet Halley lah ya. Yang kita biasa dengar ialah komet Halley. Ada banyak komet, tapi yang kita biasa dengar ialah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali. Ya. Inilah hasil daripada kita pergi kepada buku aktiviti ya, muka surat 77. Ya, cikgu minta awak jawab ya buku surat ni. Cikgu sudah bimbing di sini. Ini gambar apa ni?
Ini gambar serpihan tadi ya. Ini kita katakan namanya ialah apa? Ini ialah asteroid. Ini pula tunjuk sini ya. Ini bumi, ini apa? Ini ialah satelit semula. Jadi ini pula ialah matahari. Ini ialah ni cebisan-cebisan ni kita panggil sebagai meteoroid. Nama planet yang bercahaya ini ialah komet. Dia cuma nak awak namakan saja benda ni muka surat 77. Okey. Satu lagi latihan muka surat 78. Ini ya. Suruh awak namakan planet-planet tu. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama yang paling hampir dengan matahari ini. Yang pertama di sini ya. Jadi yang pertama ialah Utarid. Yang kedua tengok garisan yang kedua ini ya. Garisan yang kedua Zuhrah. Yang ketiga ini ya, yang ketiga ini Bumi. Yang keempat Marikh. Yang kelima Mushtari. Lepas Mushtari ialah Zuhal. Selepas Zuhal ialah Uranus. Dan yang akhir sekali ialah Neptune. Inilah latihan di buku aktiviti awak. Jadi cikgu nak awak buat latihan ini ya. Sebab cikgu dah bimbing awak dan beri jawapan. Jadi mustahil kalau awak tak boleh nak siapkan ke. Okay, soalan yang kedua. Namakan pusat sistem suria. Apa nama pusat tadi ni? Tengah-tengah ni. Apa nama tadi kita panggil? Ya, namanya ialah matahari. Okay, ini sahaja latihan kita. 2 muka surat sahaja ya. Jadi cikgu nak semua murid kena buat. Ya, tanggungjawab. Ya. Awak kena ingat ya, bila tanggungjawab tu tak dilaksanakan, itu berdosa. Kena ingat ya, berdosa. Kadang-kadang murid nampak benda tu macam ringan. Tapi awak kena ingat ya, apa benda yang ditanggungjawabkan, cikgu arahkan awak buat, awak tak buat, awak berdosa. Awak mungkin tak perasan sama ni ya. Dosa ni senang je nak dapat, dan pahala pun senang. Kalau awak buat, awak dapat pahala. Okey. Sekian, terima kasih. Dan cikgu ingatkan sekali lagi, jangan lupa buat kerja yang cikgu telah beri ni. Ya, cikgu tunggu awak ya. Cikgu beri tempoh masa sampai 5 hari. Ya, jadi 5 hari dia awak kena selesaikan, dan jangan lupa laporkan di rekod PDPR yang cikgu dah sediakan. Ya, okey, sekian, terima kasih.